Alhamdulillah, kuliah maghrib kita pada hari ini bertajuk Maqamat Sufi dan cara menggapainya, yang insya-Allah akan disampaikan tausiahnya oleh Al-Fadil Fadilatul Syekh Tuan Guru Baba Ahmad Ridauddin bin Abdul Wahab, yang merupakan Rais Am Nahdlatul Ulama Malaysia ataupun singkatannya NAAM, dan merupakan Mudir Mahad Ihya Ulumuddin Penanti Pulau Pinang, Malaysia. Sebelum itu, insya-Allah saya akan bacakan sedikit profil ataupun biodata Tuan Guru Ahmad Ridauddin bin Tuan Guru Haji Wahab. Beliau merupakan di antara Mudir Mahad Pondok Penanti di Pulau Pinang dan merupakan cicit kepada ulama besar tanah Melayu, iaitu Al-Alamah Almarhum Syekh Usman Penanti, dan juga merupakan cucu kepada Tuan Guru Syekh Soleh Penanti. Dan Tuan Guru Baba di antaranya berlatar belakangkan pendidikan daripada Pondok Guar Kepayang, Pendang, dengan Al-Alamah Tuan Guru Haji Abdul Rahman bin Awang, dan di antara guru-guru beliau ialah Tuan Guru Haji Cik Kodiang dan Tuan Guru Wan Izzuddin Pondok Gajah Mati ataupun dikenali sebagai Pak Anjang, dan Tuan Guru Baba juga telah menyambung pengajian ke Bumi Barakah Fatani dan seterusnya ke Syria di Damsyik. Di antaranya guru-guru beliau yang lain adalah Syahid Dr. Syed Ramadan Al-Buti, Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dan ramai lagi. Maka dengan itu, majlis mempersilakan Al-Fadil Tuan Guru Baba untuk menyampaikan tausiah kita pada kuliah maghrib. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Alhamdulillah, terima kasih yang muliakan Tuan Pengerusi Majlis, dan lagi dihormati yang disanjungi Datuk Mufti Haji Abdul Aziz, Datuk Mufti Bumi Sabah, dan juga Tuan Pengerusi Masjid dan para alim ulama, masyayikh yang ada. Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah memilih kita merafakkan pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana Allah telah memilihkan kita dapat bersama dengan para alim ulama, dapat bersama dengan para masyayikh sufiyah, para masyayikh tariqah mu'tabarah, dan juga dapat bersama dengan para pencinta-pencinta
tasawuf dan ilmu tasawuf dan tarikat dan juga ahli tarikah. Ini suatu anugerah yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Sebab itu kata Imam Al-Junaid, Ra'isus Sufiyin, ketua bagi segala ulama sufi, Syekh Junaid Al-Baghdadi. Apa katanya? At-tasdiqu bi'ilmina hadha wilayatun sughra. At-tasdiqu bi'ilmina hadha wilayatun sughra. Membenar dan mempercayai dengan ilmu yang kami bawa ini merupakan wali yang kecil. Maknanya sekarang ini para hadirin dan hadirat termasuk wali kecil. Wali kecil. At-tasdiqu bi'ilmina hadha wilayatun sughra. Membenar dan mempercayai dengan ilmu yang kami bawa ini, itu merupakan wilayah kewalian yang kecil. At-tasdiq bermaksud kita beriman, kita percaya, kita menerima, dan kita menerima segala istilah, mustalahat dan konsep yang dibawa dalam ilmu tasawuf, kita menerima. Di dalam kita nak menerima itu, kita datang ke majlis begini, kita menimba ilmu daripada para masyayikh, agar hati kita terbuka dan menerima ilmu ini dengan seadanya. Ini satu wilayatun sughra. Mudah-mudahan ahli Sabah, penduduk Sabah telah menjadi wali, insya-Allah. Sanggup datang. Maknanya bila datang ni menerima apa yang dibawa oleh para ulama tasawuf, dan menjadi kewajipan ke atas kita untuk mengetahui dan mempelajari dan beramal dengan ilmu tasawuf. Menjadi kewajipan, kerana ilmu tasawuf adalah ilmu yang membersihkan jiwa dan membersihkan hati kita daripada sifat mazmumah, daripada aghyar dan akdar. Tazkiyatun nafsi. Ilmu tasawuf tazkiyatun nafsi, ilmu yang membersihkan jiwa. Iaitulah bitakhalli anis sifati zamimah, dengan menyucikan sifat-sifat yang dicela. Wat tahalli, dan menghiaskan bis sifati al-karimah, dengan sifat-sifat yang mulia. Wa tathhirul qalbi, dan menyucikan hati anil aghyar wal akdar, menyucikan hati daripada aghyar. Aghyar ni ma'asi wallah, yang lain daripada Allah. Buang segala gambaran-gambaran dan gangguan-gangguan dan dunia yang ada dalam hati kita. Itu mana aghyar. Dan buang al-akdar, segala kekeruhan, karat-karat dosa, kekeruhan dosa dan karat-karat dosa kita buang. Tazkiyatun nafsi bitahalli anis sifati az-zamimah, wat tahalli
bisifatil karimah wa 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 tathhirul qalbi anil aghyar wal aqdar. Itu ilmu tasawuf, ilmu yang menyucikan jiwa kita, ilmu yang membuang segala kebesaran yang dunia daripada diri kita, ilmu yang menyebabkan apabila kita belajar dan apabila kita menghayati dan kita mendalami dan kita mengamali, akan masuk kebesaran Allah dalam hati kita, akan masuk kebesaran Allah dalam hati kita. Kita akan rasa hebat Allah dan akan rasa sifat khauf, dan akan datang sifat rajak, takut dan pengharapan dan penganggungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu inilah yang dimaksudkan dalam sebuah hadis yang mana Jibril datang menanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang tanya Nabi, mal ihsan, apakah itu ihsan? Nabi menyebut, al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Al ihsan, ihsan itu an ta'budallah ka'annaka tarah, kamu beribadat seolah-olahnya kamu melihat dia. Kamu beribadat seolah-olah kamu melihat dia. Fa in lam takun tarahu, kalau kamu tidak boleh ingat sebegitu, kamu kena ingat bahawa Allah melihat kamu. Dipanggil dengan maqam musyahadah, maqam muraqabah. Jadi di dalam ilmu tasawuf, pertamanya ialah perlu dengan mujahadah, perlu dengan bermujahadah. Bila kita mujahadah, akan datang muraqabah. Muraqabah, datangnya musyahadah. Musyahadah dan mukasyafah. Mukasyafah. Kemudian ma'rifatullah, yakiniyah, perlu dengan bermujahadah. Mujahadah, riadah, sehingga kita dapat perolehi musyahadah dan muraqabah dan musyahadah dan ma'rifatullah. Itu dengan kita mengamalkan ilmu tasawuf, kita terapkan ilmu tasawuf kepada individu-individu, kepada manusia, kepada individu-individu, kepada masyarakat, kepada rakyat dan pemimpin, insya-Allah akan lahir suasana yang harmoni, suasana yang baik, suasana yang tenang, suasana yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berlaku maksiat, tidak berlaku jenayah, tidak ada kes-kes yang berlaku kita lihat kebelakangan ini yang cukup membimbangkan kita. Tu kes buli, kes bunuh, kes derhaka ibu bapa, tumbuk ibu bapa, kes tumbuk guru, yang jarang yang tak pernah berlaku sebelum ini, tapi sekarang dah berlaku. Tumbuk guru, tumbuk ibu, tumbuk bapa, tumbuk guru. Allahu Akbar. Apabila kita terapkan ilmu tasawuf, kita sebarkan ilmu, kita hidupkan, terapkan amalan tasawuf, dan ilmu ini kita suburkan,
khususnya di bumi Sabah ini, insya-Allah bumi Sabah akan jadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang baik, negeri yang aman dan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kita nak berjalan, nak menyuci diri kita, dan mempelajari ilmu tasawuf dan nak menuju kepada cinta kepada Allah dan kenal Allah, kita ada dia ada tahap-tahap marhalah ruhiyah. Dia ada tahap-tahap, peringkat-peringkat. Yang pertama ialah perlunya kita jadi seorang murid. Mestilah kita ini murid. Bila sebut murid, kita kena ada guru. Kalau tak ada guru, tak nama murid. Kalau dia kata dia murid tapi tidak ada guru, maka itu bukan murid. Murid dalam konteks ilmu tasawuf ialah guru mursyid, murabbi. Ada guru yang mentarbiah. Dan murid ada adab-adabnya. Adab dia bersama guru. Al-adab ma'asyikh, al-adab ma'asyuyukh, dan al-adab ma'al ikhwan, beradab dengan saudara-saudaranya, dengan sahabat-sahabat seperjuangannya, beradab dengan tariqah, beradab dengan guru, dan beradab dengan saudara-saudaranya yang sejalan. Yang kedua, salik. Pertama murid, yang kedua salik. Salik ini berjalan kepada Allah dengan perjalanan batin, dengan perjalanan spiritual. Rihlah ruhiyah, perjalanan batin. Salik di dalam kita nak berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita kena ada guru, pertamanya salik, dia perlu ada kenderaan. Kenderaannya ialah at-tariqah, tarikat. Kenderaan, tariqah. Yang kedua, dia kena ada pemandu yang membawa dia, iaitulah guru mursyid. Yang ketiga, dia kena ada bekal. Bekalnya apa? Taqwallah. Bekalnya ialah taqwallah. Boleh macam tu, taqwallah. Kadang-kadang kami guru-guru ni kadang-kadang nak minta tarikat, apa syarat? Taqwallah. Bekalnya ialah taqwallah. Dan dia kena ada senjata. Senjata ni bukan nak bunuh, penyelamat. Kalau dulu kalau berjalan, dia bawa senjata pedang, bukan untuk berperang, sebagai pelindung. Apakah senjata si salik? Senjatanya ialah asma'ullah. Senjata dia ialah asma'ullah, nama-nama Allah. Zikir dan wirid.
Zikir dan wirid itulah dia punya senjata. Untuk apa? Untuk melawan syaitan dan nafsu. Untuk melawan syaitan dan nafsu. Pertama murid, yang kedua salik. Ini yang dipanggil nak sampai kepada dalam kita nak mendapat maqamat. Cuma dalam tajuk itu. Saya cerita daripada bawah dulu. Murid, salik. Salik kena ada kenderaan, iaitulah tariqah, dan kena ada yang membawa, iaitulah guru mursyid. Dan ulama menyebutkan, untuk kita nak menyampai kepada Allah, selain kita menjadi seorang murid, selain kita berjalan yang dipimpin oleh guru, ialah pertama, al-iksar min zikrillah. Membanyakkan zikir kepada Allah. Al-iksar min zikrillah. Membanyakkan zikir kepada Allah. Yang kedua, imtisalu amrihi ta'ala wajtinabu nahyihi. Menjunjung segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kalau tak semayang, kalau buat maksiat, pakai seluar pendek, itu bukan salik. Itu bukan ahli tariqah. Itu bukan ahli hakikat. Itu ahli sesat. Nak cari guru mursyid, guru mursyid ni nak membawa kita kepada Allah. Dia perlu kena kenal Allah. Kalau dia tidak kenal Allah, macam mana dia nak bawa kita kepada Allah? Bukan guru mursyid yang tidak meraihkan syariat. Bukan guru mursyid yang pakai seluar pendek, tak pakai baju. Itu bukan guru mursyid. Walaupun ada di kalangan ahli tasawuf yang sampai tahap jazbah, sehingga dia gila dengan Allah. Dia gila dengan Allah. Bukan gila dengan manusia, gila dengan Allah. Tapi itu pun tidak layak menjadi guru mursyid. Guru yang majzub, dia tidak boleh memimpin manusia kepada Tuhan. Dia tidak layak. Walaupun ada golongan yang semacam ini. Sebab tu kalau dia guru mursyid, tak berbaju, seluar pendek, tak semayang, itu bukan guru mursyid. Ingat tu. Bukan ahli tariqah kalau tak semayang. Jadi, nak sampai kepada Allah, wasil itu perlu al-iksar min zikrillah, imtisalu amrihi wajtinabu nahyihi. Menjunjung perintah Allah dan menjauh larangan Allah. Yang ketiga, izharu zulli wal iftikar lillah. Menzahirkan kehinaan dan berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan lakon-lakon, tidak. Menzahir ini bukan berlakon, tidak. Mengakui dan memang dia betul-betul rasa hina kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhajat kepada Allah SWT. Kita tidak akan sampai kepada Allah kalau sekiranya ada sifat ego, takabur, riak.
besar diri, kita tidak akan sampai kepada Allah. Mestilah izharu zulli wal iftikar ilaihi ta'ala. Kemudian at-tabarru ataupun at-tabarri minal haul wal quwwah. Kita lepas daripada keupayaan dan kekuatan. Kita tidak ada kekuatan dan keupayaan. At-tabarri atau at-tabarru minal haul wal quwwah. Kita lepaskan daripada nampak kita ni ada kekuatan dan keupayaan. Warujuk ila haulillahi wa quwwatih, kembali kepada haul Allah dan kuwah Allah. Kita tidak ada tenaga, kekuatan dan keupayaan di dalam membuat taat dan meninggalkan maksiat, melainkan dengan haul dan kuwah daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Kalau kita masih ada berasa kekuatan dan keupayaan, maka Allah Ta'ala akan biarkan kita dengan kekuatan yang kita ada. Kita tidak akan mampu. Tapi kalau kita serah kepada Allah, Allah Ta'ala akan ambil kita. Kita beribadat dalam keadaan kita tidak mengantuk, kita tidak berasa lapar dan dahaga dan sebagainya. Sebab kita buang segala kekuatan kita. Hanya kita nampak kekuatan dan haul daripada Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Itu wasil. Yang terakhir ialah syekh. Syekh itu memang, syekh ni perlu. Bila syekh sebut syekh ialah murabbi, mursyid. Murabbi dan mursyid. Dia boleh pimpin kita, bawa kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh tarbiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selepas al-wasil, al-arif. Al-arif. Orang yang sampai tahap ini dipanggil al-arif billah. Al-arif billah ma'rifatan khassah, ma'rifah yang khusus. Al-arif billah ma'rifah khassah, ma'rifah yakiniyah dan ma'rifah zaukiyah. Dia ada ma'rifah ammah, itu ma'rifah yang ada kepada kebanyakan para alim ulama. Tapi makrifah khassah ini jarang-jarang. Ini kepada golongan yang hanya nak Allah. Golongan yang berjalan di atas jalan kesupian. Makrifah yakiniyah, makrifah yang yakin. Dan makrifah zaukiyah, makrifah secara zauk dan rasa. Golongan inilah golongan yang dikatakan araftu rabbi bi rabbi. Aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Kebanyakan kita kenal Allah dengan pokok. Kenal Allah dengan alam. Kenal Allah dengan langit bumi. Tapi golongan ini kenal Allah dengan Allah. Kenal Allah dengan Allah. Golongan pertama kenal Allah dengan manusia. Mereka ni kenal manusia dengan Allah. Ini dipanggil al-arif billah, ma'rifah khassah, ma'rifah yakiniyah, ma'rifah zaukiyah. Dia ada makrifah i'tiqadiyah. Tu.
Dia ada golongan yang dapat fana, golongan yang telah sampai tahap al-arif. Kemudian yang terakhir, ini jarang-jarang berlaku, tapi ini maqam yang pastinya maqam para nabi dan rasul, al-insan kamil, insan yang sempurna. Ini martabat para nabi dan rasul, insan kamil. Ini dipanggil dengan maqam baqa. Maqam baqa, dia kekal dengan Allah, dirinya bersama manusia ramai, tapi hatinya dengan Allah. Manusia ramai tidak boleh mengganggu mereka, walaupun mereka dalam dakwah di dalam masyarakat ramai, tapi hati mereka tidak terpengaruh dengan makhluk. Ini golongan yang paling hebat, bukan golongan yang duduk di atas bukit. Itu golongan ini golongan yang masih takut dengan makhluk, kerana takut makhluk mengganggu mereka. Tapi golongan Nabi ini golongan yang terjun di dalam masyarakat, terjun dengan orang ramai. Mereka berdakwah, dan makhluk ini tidak menggugatkan iman mereka. Hanya mereka dengan Allah, diri mereka bersama orang ramai, tapi hati mereka hanya bersama dengan Allah. Ini al-insan al-kamil. Maka ini dikatakan minallah wa ilallah wa fillah wa billah. Minallah wa ilallah wa fillah wa billah. Wa ilallah al-wusul ilallah, wa fillah al-pana fillah, wa billah al-baqa billah. Minallah wa ilallah wa fillah wa billah. Nah, ini untuk mendapat maqam ihsan, untuk meraih maqam ihsan. Ini orang yang telah sampai kepada tahap wa arif billah, maka orang ini dia akan mendapat musyahadah, muraqabah, an ta'budallah ka'annaka tarah. Musyahadah, kamu beribadat seolah-olah kamu lihat dia. Inilah orang yang hidup di dalam tahap fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Bila dia sampai kepada tahap musyahadah, seolah-olah dia melihat Allah, maka di mana saja dia paling seolah-olah dia melihat Allah, seolah-olah. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Ini musyahadah. Ataupun dia dapat muraqabah. Ini maqam ihsan. Muraqabah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tidak boleh melihat dia, maka dia melihat kamu. Maka orang ini dia sentiasa berasa sedar bahawa Allah melihat dia.
Dia tak mampu seolah-olah melihat Allah, tapi dia mampu kata ingat bahawa Allah melihat dia. Maka orang yang duduk tahap muraqabah, orang ini duduk pada ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Apabila kebesaran Allah masuk dalam hati, maka dia melihat sesuatu seolah-olahnya melihat Allah. Semacam kita kalau kita cerita tentang kebesaran hantu, apabila kita cerita tentang hantu, bukan Tuhan, hantu, maka ketika itu datang rasa takut dan kebesaran hantu masuk dalam diri kita. Selepas cerita tentang hantu, bila dia keluar, walaupun masjid, dia keluar masjid, ketika dia keluar balik ke rumah tu, dia berasa takut. Sebab apa? Sebab setelah diceritakan tentang kebesaran hantu, maka dia berasa seolah-olah hantu tu, dia nampak saja hantu. Itu kadang-kadang di kampung, kalau balik masjid di kampung ni, lalu tepi pokok getah, gelap. Selepas cerita hantu, Tok Imam pun takut, Tok Bilal pun takut selepas cerita hantu. Kucing lalu, hantu. Tapi sebelum ni, sebelum cerita tentang hantu, dia tak takut. Tapi selepas cerita hantu, nampak kucing pun terlucut. Daun pokok melambai-lambai dengan sebab angin, dia nampak hantu yang melambai-lambai. Ini seolah-olahnya dia melihat hantu. Ni Tuhan, ni hantu. Sebab apa? Kebesaran hantu dah masuk dalam jiwa dia. Dia ada dua peringkat, ataupun seolah-olah hantu melihat dia. Ni bukan Tuhan, hantu. Hantu melihat dia. Bila naik motor, duduk dalam jamban pun, duduk dalam tandas, dia berasa hantu melihat dia. Sebab apa? Sebab kebesaran hantu masuk dalam diri dia. Kebesaran hantu masuk dalam diri dia. Begitulah sebaliknya, apabila kebesaran Allah, kebesaran Tuhan masuk dalam diri kita, akan berlakulah situasi musyahadah dan muraqabah. Kita beri jalan untuk azan. Alhamdulillah. Saya nak ringkaskan. Kita terus pergi kepada tajuk yang kita bincangkan, iaitulah tentang maqamat. Saya pun sebut secara ringkas, dan insya-Allah nak tahu tentang ahwal dan maqamat ini, insya-Allah pihak Rabitah Masyayikh Sufiah sedang proses membuat buku yang menceritakan tentang pentakrifan dan juga istilah-istilah dalam ilmu tasawuf. InsyaAllah doa daripada kita, mudah-mudahan buku itu makna berjaya dibuat dengan eloknya, insyaAllah, dengan jayanya, insyaAllah. Itu akan disebut tentang ahwal dan juga maqamat, dan apa yang saya sebut sebelum ini. Itu Rabitah. Dan kata ulama, at-tariq ilallah, jalan menuju kepada Allah, al-musilu ila ma'rifatillah wal mahabbah, jalan yang menyampai kepada ma'rifah dan mahabbah, ialah al-ahwal wal maqamat. Bila sebut maqamat, dia ada ahwal.
Disebut ahwal, dia ada maqamat. Ahwal ni situasi rohani. Tu. Kalau situasi itu tidak tetap, dia datang pergi, maka dipanggil ahwal. Kalau situasi itu dia tetap, maka dipanggil maqamat. Ahwal ini kita tidak undang, dia datang pergi. Itu dia al-ahwal mawahib. Ahwal ini hebahan ataupun anugerah daripada Allah, hebahan daripada Allah, pemberian anugerah Allah. Wal maqamat makasib, dan maqam ini dengan usaha. Kita boleh mencapai maqamat itu dengan usaha. Dan maqamat sufiah, maqam ini mana ya merupakan station RNR rohani yang mana si salik akan lalui. Sabar. Sabar. Yang ketiga, asyukru, syukur. Kalau saya cerita satu-satu ini sampai esok pagi. Saya sebut saja. Taubah, sabar, syukur, ar-raja. Maqam raja. Maqam pengharapan terhadap Allah SWT. Kelima, khauf, maqam takut. Yang keenam, al-fakr, maqam berhajat pada Allah. Yang ketujuh, maqam az-zuhdu, zuhud. Yang ke-8, maqam al-tauhid. Yang ke-9, pertamanya maqam taubat. Yang khauf. Yang ke-6, al-fakr. Yang ke-7, az-zuhdu. Yang ke-8, at-tauhid. Yang ke-9, at-tawakkul, tawakal. Yang ke-10, al-mahabbah. Ini yang dipilih oleh Imam Al-Ghazali. Al-mahabbah yang terakhir. Yang mula taubah dengan mujahadah dan riyadah. Mujahadatu nafsi, lawan nafsu, dengan bertaubat. Boleh kata kebanyakan ulama-ulama memilih maqamat yang terakhir ialah mahabbah. Mahabbah itulah apabila kita dapat makrifah. Inilah dikatakan dalam pepatah, tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak cinta. Bila dia berdapat al-arif billah, makrifatullah, akan datang mahabbah. Mahabbah ini maqamat yang paling akhir. Jadi para ahli tasawuf, mereka nak mendapat maqam mahabbah. Maqam mahabbah, mahabbatullah. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali, al-mahabbah al-ghayatul kuswa, matlamat yang tertinggi. Al-ghayah al-kuswa, target yang tertinggi ialah mahabbah. Al-ghayatu al-kuswa minal maqamat wa zarwatul ulya, dan kemuncak yang tertinggi minad darajat ialah al-mahabbah, makrifah, mahabbah. Kenapa? Apabila kita dapat meraih maqam mahabbah, maka terlucut dan hilanglah segala
sifat-sifat mazmumah daripada diri kita. Dan kita akan meraih segala sifat-sifat karimah, sifat-sifat mahmudah kepada kita. Jadi rihlatu ar-ruhiyah ialah tujuannya ialah mahabbah. Al-mahabbah al-hadaf an-nihai, matlamat yang paling akhir. Matlamat yang paling akhir ialah mahabbah. Apabila kita mendapat ma'rifatullah, kenal Allah. Tak kenal maka tak cinta. Sebab itu kata ulama dan kata Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, kata Syekh Ar-Rumi, Jalaluddin Ar-Rumi, al-hub dawaul ujub. Hub ini cinta, ubat bagi ujub. Warriya tabibu al-hub dawaul ujub warriya. Cinta Allah ini ubat bagi ujub dan riya. Wa tabibu jami al-adwa, dan tabib, doktor bagi sekalian penyakit hati. Itu mahabbah. Doktor, tabib, jami'u al-adwa, sekalian penyakit hati. Apabila seorang tadi sampai makam tahap mahabbah, maka hilang segala sifat mazmumah dan terkumpul pada dirinya sifat-sifat yang mahmudah. Kata Al-Haris Al-Muhasibi, al-mahabbah mailuka ila syai' bi kulliyatika, cenderung engkau kepada sesuatu dengan keseluruhan, dengan jiwa raga kau. Mailuka ila syai' bi kulliyatika, cenderung engkau kepada sesuatu dengan jiwa raga kau. Summa isaruka lahu al-nafsika, kamu mengutamakan mahbub ke atas diri kamu. Kamu akan mengutamakan Allah ke atas diri kamu. Itu. Kata Abu Yazid Al-Bustami, al-mahabbah istiklalul kasir min nafsika, menyedikitkan yang banyak untuk kau. Wastiksarul qalil bihabibika, membanyakkan yang sedikit untuk kekasih kau. Istiklalu al-kasir min nafsika, mengurangkan yang banyak untuk diri kau. Wastiksarul qalil, dan membanyakkan yang sedikit ila habibika, untuk kekasih kau. Untuk kekasih kau. Kata Al-Halash, hakikat mahabbah qiyamuka ma'a mahbubika, berdiri kamu, berada kamu beserta dengan mahbub engkau. Bi khal'i awsafika, dengan menanggalkan sifat kamu, buang sifat kamu ini pana. Inilah tak kenal maka tak cinta. Maka dengan ini sama-sama lah kita, saya untuk diri saya juga, nasihat untuk diri saya, kita sama-sama lah pertama sekali ada rasa cinta pada ilmu tasawuf, dan kita belajar ilmu tasawuf, dan kita praktik ilmu tasawuf, dan kita bermujahadah, riadah, dan kita ada guru mursyid yang memimpin kita. Semudahan kita dapat melalui mendapat segala maqamat, melalui segala ahwal dan maqamat, dan kita dapat meraih maqam ma'rifatullah dan maqam mahabbah, cinta Allah. InsyaAllah mudah-mudahan dengan keberkatan daripada kita datang dengan keberkatan para masyayikh, kita dapat berbenda-benda ini. Sekali lagi terima kasih kepada pihak penganjur Kerajaan Negeri Sabah, kepada Tuan Mufti. Masya Allah, cukup hebat boleh buat program yang semacam ini. InsyaAllah semoga tuan-tuan dan puan-puan tetap sehingga habis dalam majlis ini datang menuntut ilmu, peluang yang ada. Dan ulama-ulama yang datang daripada luar datang untuk beri ilmu kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita pakat-pakat ambil lah manfaat dan istifadah daripada mereka. Jadi sekadar itu dulu. Mudah-mudahan
apa yang kita dengar ini sama-sama kita dapat beramal dan sampaikan bersama kita yang lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin hamdan yuwafi ni'amahu mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalanika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم افتح علينا فتوح العالم بحكمتك وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسألك اللهم من الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص موكن وشكر صابرين وتوبة الصديقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Syukran jazilan. Terima kasih kepada Al-Fadil Tuan Guru Baba Ahmad Ridauddin bin Tuan Guru Abdul Wahab, iaitu Rais Nadatul Ulama Malaysia dan juga merupakan mudir Mahat Ihya Pedanti Pulau Pinang